Okey, Ana dah buat slide hanya menggunakan point yang mana kamu boleh bina peta I think. Tapi Ana rasa Ana kena buat lagi satu, iaitu secara slide supaya kamu nampak lebih jelas ya. Okey, bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, bab point 1 topik dia spesifik kepada kelestarian alam. Sebelum kita tengok apa itu teknologi hijau dan kelestarian alam, so, adalah inisiatif yang diperkenalkan untuk kembalikan kesedaran manusia terhadap kelestarian alam. Senang cerita, mengadakan teknologi hijau dalam masa yang sama, manusia sedar dalam bina teknologi tu, alam tu turut terjaga. Okey, so konsep dia, pembangunan aplikasi, produk, sistem, semuanya kena dibina atas dasar untuk menjaga alam sekitar. Okey, dan kita nak kurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar, kesan daripada aktiviti manusia seharian yang menggunakan teknologi. Okey, so 5 point yang saya dah terangkan dalam slide yang sebelum ni, inilah poin-poin dia. Okey, sama kan? So, semua orang boleh baca. Okey, ada 5 perkara. So, kepentingan teknologi hijau ni ada 5 perkara yang perlu dilihat ya. Inilah perkara-perkaranya. Okey, contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Okey. Kenderaan tenaga solar. Okey, kalau kamu tengok, sekejap okey. Saya guna warna ni. Okey, kalau kamu tengok ini adalah dia punya panel solar. Okey. Okey. So, dekat situlah kita boleh kurangkan penggunaan bahan api lah, sebab dah banyak tenaga disimpan dalam ni. So, disimpan untuk menggerakkan. Ni Universiti Teknologi Malaysia tak buat. Okay. Okay, next. Okay, kita tengok ini adalah tenaga solar. Okay, ini adalah pula panel solar. Ini adalah kincir angin. Okay. Okay. Apakah pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan telah dilancarkan pada Julai. So, dia macam sejarah sikit sains ni. Untuk topik je sejarah sikit. Sebab kamu kena tahu poin-poin dia. Sebab tu saya terangkan tadi dengan nota kaki. So, Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan yang dilancarkan pada Julai 2009. So, inilah tonggak dasar yang Ana terangkan tadi, tapi secara point. Okay, tenaga, alam sekitar. Okay, tenaga, promosikan kecekapan. Macam mana nak apa kecekapan tenaga tu? Apa maksud ketidakbergantungan pada tenaga? Yang tadi kita dah bincang bahan api fosil. So, alam sekitar ni kita kena mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan memelihara alam sekitar. Ekonomi. So, kalau contohnya keluar dalam esei tonggak dasar teknologi hijau, kita sebut. Okey, dari segi tenaga, dasarnya kita nak promosikan kecekapan tenaga. Dan juga untuk mencari ketidakbergantungan pada tenaga bahan api fosil lah ke apa kan. Okay, so alam sekitar point dia ni, ekonomi. Dalam kita nak jaga alam sekitar, dalam masa yang sama kita nak menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Okey, dari segi sosial pula, kita perlu tingkatkan teknologi ni sebab kita nak tingkatkan kualiti hidup. Tapi basically kita kena fokus pada penjagaan alam sekitar. Okay, next. Apakah kecekapan tenaga? Tadi inilah definisi yang saya dah terangkan tadi. So, maknanya kalau kita naik kereta, kita boleh naik kereta, tapi penggunaan tenaga dia akan penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan satu kerja pada kadar yang sama atau lebih. Sebenarnya penggunaan tenaga kurang. Contoh kita naik kereta. Tadi kan Ana bagi contoh. Kereta sama. Naik kereta. Sama je kereta tu. Tapi satu kereta ni lebih kurang lagi tenaga yang digunakan. Tidak menjejaskan keselesaan atau hasil yang sama. Okey. Jadi maknanya
untungnya naik kereta yang kurang tu guna tenaga bahan api. So macam kereta beza tadi yang Ana bagi contoh tadi ya. Okay. So bila dia cakap contohlah bila adik saya tanya, apakah kesan jika teknologi hijau tidak diutamakan? This is a part of kebat. Okay, so kesan dia ialah yang pertama, penjimatan sumber tenaga dapat ditingkatkan, kan? So maknanya lagi jimat lah, kan? Dapat jimatkan sumber tenaga, dapat ditingkatkan. Lepas tu ekonomi semakin kukuh sebab kita dah dapat jimat tenaga, jadi ekonomi pun kukuh lah, sebab tak banyak pembaziran. Sisa buangan dapat ditukarkan kepada satu bentuk tenaga yang baru. Tadi contoh apa? Biodiesel. Okay, hodoh tulisan. Okay, tak apa. Next. Okay, ni yang Ana cerita tadi. Antara inisiatif macam mana pelaksanaan supaya tenaga tadi cekap, kan? Kayak Ana kata stiker, kan? So kalau 5 bintang ni, kalau kamu beli barang 5 bintang, so kamu akan dapat nampak produk tu adalah lebih cekap tenaga. Okay. So poin pertama, apakah inisiatif kerajaan dalam melaksanakan kecekapan tenaga? So kamu boleh letak melabelkan kecekapan tenaga. So kalau beli aircon tengok ada 5 bintang, oh lagi cekap ni. So maknanya lagi kurang tenaga yang digunakan. So aircon pun dapat sejuk yang sama, tapi tenaga yang perlu digunakan kurang. Tapi biasanya dia mahal sikit lah. Okay, mahal beli benda tu je, beli aircon tu je, tapi penjimatan tenaga untung. Okay, next, kecekapan tenaga di Malaysia. Okay, so kita fokus pada kecekapan tenaga Malaysia, pembuatan dan penggunaan lestari, menghentikan penggunaan produk-produk yang tidak cekap tenaga berperingkat. Okay, so cara dia ialah kita hentikan. Okay, kita hentikan barang-barang yang memang menyebabkan produk tu jadi mengeluarkan banyak pelepasan karbon yang banyak ni. Okay, so inisiatif indeks bangunan hijau. Okay, nanti kamu tolong semak apakah yang dibuat dekat masjid ni, kan? Kenapa dia dapat award indeks bangunan hijau? Sebab biasanya yang bangunan yang dapat bangunan hijau ni, dia dibina atas dasar, contoh kalau tak ada orang, sensor lampu tu tertutup, so dia jimat tenaga. Ataupun kalau bangunan perindustrian, dia ada sistem CFC. CFC tu tinggi sangat. Sistem untuk jimat supaya pengeluaran karbon tu kurang. So kalau satu bangunan tu ada Green Building Index, maknanya dia adalah satu teknologi atau bangunan yang dibina atas dasar teknologi hijau. Okey, inisiatif yang seterusnya adalah pelaksanaan kecekapan tenaga dengan mengadakan kempen teknologi cekap tenaga yang tadi saya cakap tadi. So inilah contoh gambar-gambar dia. Tadi kan ada nota kaki, kan? So inilah saya kalau buat slide, nanti kadang tak nampak dia punya cabang. Tadi kamu nampak cabang-cabang, salahnya nota ya. So inilah gambar-gambar dia. Okay, next. Okay, inisiatif seterusnya adalah kempen. Kempen pula penggunaan tenaga elektrik berdasarkan sistem solar. Solar ni senang dapat. Panel solar murah. Ini kereta solar. Ini pertanian. Okay, pertanian banyak guna tenaga solar macam saya terangkan tadi. Okay, biasanya peladang-peladang guna tenaga solar untuk menyinari ladangnya. Okay, lagi kemudian kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. So ni kempen. Ni kempen, sehingga kempen tu pun dia ada beri hadiah
Part pertama RM10,000. Yang kedua. So, ini contoh kempen. So, bila disuruh senaraikan, apakah inisiatif? So, kamu boleh ambil poin-poin tadi. Sebab itulah saya mulakan slide saya. Saya tak mulakan dengan PowerPoint ni. Saya gunakan peta writing dulu. Sebab your topics yang ni sangat banyak menggunakan esei. Oh, penat. Okay, so sektor dalam teknologi hijau. Okay, so kita nak tengok dalam isu sosio-saintifik dalam dalam pelaksanaan teknologi hijau ni nak lestarikan alam. Okay, so kita nak tengok sektor-sektor ni adakah dia bersifat kelestarian alam. Jadi bila kita nak tengok dia bersifat kelestarian alam ke tidak, kita kena tengok isu sosio-saintifik. Sosio-saintifik ialah apa tadi? Perkara moral atau sikap yang berkaitan dengan aktiviti sains kan. Ni aktiviti sains ni semua ni. Okay, ni aktiviti sains ni semua ni. Ni aktiviti sains ni. Okay, so kita nak tengok sektor tenaga, perhutanan yang kamu buat pembentangan tu kan. Okay. Sektor bangunan, sisa dan air sisa. Okay. Kita nak tengok ni. Okay, first sektor tenaga. Apa dia? Sama je point dia yang tadi. Nanti tiru je tadi. Okay. So, jadi maksudnya ini gambaran slide dia. Cantik kan? Cantik kalau dalam buku nota kamu. Okay. Tapi Mama nak bagi kamu nampak cabang lah ya. Okay, next. Kalau tapi yang nota tadi lagi panjang lah kan. Kalau okay, kejap. Sorry. Okay, ini satu tenaga alternatif seperti hidro, solar, angin ni semua ya. Menggantikan sumber bahan api fosil. Okay. Okay, next. Sektor dalam teknologi hijau ni pertanian pula, pengawalan gas karbon dioksida melalui pertanian dan perhutanan. Maknanya kalau pertanian tu mungkin ada yang gunakan pembakaran ke kan. Bila pembakaran tu yang nota tadi lebih detail ya. Pembakaran kalau bakar jerebu, udara pun dah kotor. Okey. Kemudian dari segi penggunaan baja, penekanan penjagaan nutrien tanah. Okay, jangan guna baja kimia. Guna baja daripada sisa haiwan, tumbuhan. Okay. Kemudian penambahbaikan pengalaman penanaman. Maksudnya tanamkan balik hutan-hutan dah balak kan. Ni fokus dia. Okay. Okay. Kalau macam nota tadi, Ana terus cerita sektor ni terus sampai habis. Okay, slide ni tak ya. Slide ni dia tengok satu-satu. So, takut kamu pening. Sebab itulah Ana nak slide yang pertama tadi yang kamu kena tengok dulu. Penat juga bercakap. Okay, kemudian sektor pengangkutan. Okay, sektor pengangkutan ni adalah untuk penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih. Okay, maksudnya kalau tengok pengangkutan awam, okay, lebih bersih kan, karbon lagi kurang kan. Semua yang lagi terjaga. Tak adalah KL, kalau macam KL sesak sangat. Sampai udara pun boleh tercemar. So, so fokus dia, kita tengok tadi kita tengok nota tadi, bahan bakar kenderaan guna apa? Petrol. Kita tukar kepada NGV kan, pada gas. Lepas tu guna pengangkutan awam. Okey, kalau sisa dan air sisa pula, fokus kita untuk minimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara olah sisa dan air sisa tu kepada baju kompos. Ni idea je lah. Ada juga tadi ya, tengok baju kompos ni. Okey. Okey, sektor teknologi hijau. Okey, kalau dalam buku teks nanti tengok ya, bangunan berlian ni. Okey, pembinaan bangunan berlian. Okey. Dia merupakan bangunan hijau. Okey. Tengok apa sifat-sifat dia. Antaranya dia menunjukkan kualiti yang baik terhadap sekitar dalam bangunan. Maknanya mungkin dia punya kecekapan, dia punya elektrik ke tak buang banyak, so tak ada orang mati sendiri ke. Okey.
pengurusan sistem pepejal ni lebih pada sisa-sisa dalam bangunan tu mungkin disusun mengikut kategori sistem makanan, decompose macam mana. So bangunan ni adalah ada sistem tu lah, dikuatkuasakan sistem bangunan hijau. Okey, kalau industri dan pembuatan, fokusnya kecekapan tenaga. Maknanya kalau industri ni banyak guna tenaga kan, so kita fokus macam mana kecekapan tenaga dan macam nak uruskan tenaga. Point dia untuk elakkan kesan rumah hijau, jerebu dan beresid. So kalau misalkan nak asid, apakah fokus sektor dalam teknologi hijau bagi perindustrian dan pembuatan? So faktor dia ialah kecekapan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang kan, industri kan. Pengurusan dia macam mana, adakah memberi kesan berumah hijau atau jerebu atau hujan. Akhirnya bila jerebu menyebabkan hujan, asid. Okey, so sektor teknologi maklumat dan komunikasi, fokus pengalaman teknologi maklumat dia adalah tentang reka bentuk, penggunaan atau perusahaan alat komputer. Biasanya komponen-komponen komputer ni tak semudahnya untuk dilupuskan. So, bahaya. Okey? Dia sama macam plastik tapi dia berbahaya. Kalau macam bateri tu kan, bateri kamu dah habis guna. Kalau kamu habis guna bateri, kamu kena masukkan balik dalam bekas plastik dia tu tau. Kalau tidak, dia boleh terbakar. Okey? So, tujuan utama ialah untuk mengurangkan bahan berbahaya. So, barang-barang elektronik ni ada cara nak lupus. Dia tak boleh tinggal macam tu saja. Okay, guna bahan terbiodegradasi, maknanya terbiodegradasi ni adalah maknanya boleh diuraikan. Contoh plastik biodegradasi. Biodegradasi tau, dia tak boleh biodegradasi tu bagus lah, tapi mengurangkan penggunaan bahan berbahaya atau guna bahan terbiodegradasi. Biodegradasi tu maknanya benda tak boleh hancur. So, terbiodegradasi tu maknanya boleh hancur. Macam plastik biodegradasi. Okay, kalau kalau boleh hancur, terbiodegradasi. Okay, dan menjimatkan tenaga. Okay, kita tengok sektor tenaga. Tadi kita dah tengok point kan? Sama je point dengan bagi tadi, lebih kurang je. Okay, apa itu isu saintifik? Ialah masalah terbuka yang merupakan isu kontroversi yang dikaitkan dengan sains. Macam masalah, ada teknologi tadi, ada perindustrian, tapi menyebabkan sungai tercemar. Okay, ini dia punya definisi ya. Ambillah nota apa yang kamu. Okay, so isu sensitif pula. Isu sosio-saintifik, bila kamu nak bincang dengan salah satu sektor tu, kamu boleh fokuskan kepada pemanasan global. Pemanasan global ni sebabkan pencemaran air. Pencemaran air ni so boleh menyebabkan hujan asid dan sebagainya. Okey, pencemaran air kan. Pemanasan global sebab udara. Pencemaran air itulah sebab pertanian boleh, tenaga boleh. So, bila kamu nak bincang isu saintifik dalam exam, tiba-tiba blur gila. Apa benda nak tulis ni? So, cara dia ialah kamu fokus pada pemanasan global. Ada tak pemanasan global? Kalau pertanian, pembakaran, okey, boleh buat idea ni. Pencemaran udara, pembakaran pertanian tadi, pengangkutan, pencemaran udara. So maknanya kamu kena ada keyword. Jadi pemanasan global ada tak? Pencemaran udara ada tak? Pembuangan sisa tidak terancang ada tak? Contoh pertanian ataupun pertanian tadi tak buang betul-betul kan, sisa tak buang betul-betul, baja kimia terlalu kuat, akhirnya sisa tu mengalir ke sungai dan sungai tercemar. Penebangan hutan. Okay, so ini ada 5 item yang berkolaborasi idea yang kamu boleh gariskan, edikan dalam setiap sektor. Okay, so pemanasan global, pencemaran udara, sisa tidak terancang dibuang, pencemaran air, penebangan hutan.
kenapa isu saintifik timbul? Okey. Pertama dia disebabkan oleh aktiviti manusia lah, yang teknologi tadi. Okey. Menyebabkan perubahan iklim dan pembebasan gas rumah hijau. Apa tadi gas rumah hijau? Adalah gas rumah hijau. Ingat tadi Ana dah cakap adalah CO2, carbon dioxide. So kesan dia adalah kemarau, kemerosahan biodiversity, banjir, peningkatan suhu bumi. So dalam exam tak boleh jawab banjir, tak boleh jawab ribut tapan. Ni sebab ni satu benda yang sama. Okay, kalau kemarau ni bolehlah kemarau 1 markah, kemerosahan biodiversity 1 markah. Okay, peningkatan suhu bumi. Sebab apa tadi? Sebab apa? Sebab banyak penebangan dah berlaku. Okay, penebangan pokok-pokok dah tak banyak. Terlalu banyak tempat yang diteroka. Okay, dalam bidang isu sosio-saintifik dalam bentuk tenaga, penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okay, contoh, petroleum, gas asli, kita memang selalu guna kan? Okay, ini adalah bahan fosil lah. Yang mana petroleum, arang batu, gas asli ni terhasil daripada enapan berjuta-juta tahun, berjuta-juta lamanya. Sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa bangkai-bangkai haiwan. Tumbuhan menambati, dia merepuk berjuta-juta tahun baru dia jadi benda-benda ni. Okay, tapi keperluan ni meningkat setiap tahun. Jika penerusan dia akan habis, maka idea pertama ialah kita kena usahakan cari sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Kemudian apa lagi? Pembakaran api fosil boleh menghasilkan gas rumah hijau, yang petroleum tadi, diesel tadi. Dia meningkatkan karbon dioksida sehingga akhirnya global semakin kritikal. Okey. Dengar je lah Ana bebel ya. Panjang Okey, next. Kesan pembakaran bahan api fosil tadi akan menyumbang kepada perubahan iklim, sebab tadi dah suhu bumi dah meningkat dan kemarau akan panjang. Bila kemarau panjang, macam-macam bencana, tanah merekah, berjingga bumi dan sebagainya. Look at here. Okey. So kita nak tengok. Okey. Dalam teknologi hijau, aplikasi yang kita nak tangani, kita nak cipta ni. Sekarang kamu saintis, kamu engineer, kamu nak cipta apa benda, macam mana cipta teknologi tapi dia sangat merosra alam. Okey, kita kena tengok aspek dia, cara tenaga dia bergerakkan dan dijanakan. Tengok, kalau cara dia nak janakan tenaga tu menggunakan banyak bahan fosil ke, ataupun guna sumber alternatif yang sentiasa boleh dapat. Kedua, kecekapan penggunaan, maknanya jimat ke tak. Kalau alternatif pun, kalau membazir, habis juga kan agihan tenaga yang dihasilkan tu. Okey, kena satu kawasan tu kena balance kan. Okey, contoh tenaga yang diperbaharui, tenaga yang bersih boleh gantikan. Contoh teknologi hijau. So faktor tadi kita dah tengok kan. Faktor kita nak tengok tu, cara tenaga tu kita dapat macam mana. Dan macam mana tenaga tu diagihkan. Okey. So salah satu alternatifnya kita boleh guna sumber tenaga angin. Okey. Lepas tu hydro. Hydro ni ayak lah sumber untuk jana tenaga. Solar, okey. Lepas tu geothermal. Apa geothermal ni? Okey, geothermal ni kena spesifik lah video yang ni, okey. Kita tengok bahan-bahan mineral saya. Nanti saya fokus yang ni Kita tengok nanti yang ni. Okey. Next. Okey, sorry. Penggunaan tenaga boleh baharu. Apa kesan tenaga boleh baharu ni? Sebagai salah satu idea teknologi hijau adalah gas karbon kurang. Lepas tu, bila gas karbon kurang, udara tak tercemar, kesan rumah hijau pun kurang.
Bila keseramah hijau kurang, suhu bumi tak meningkat, maka kuranglah perubahan iklim. So, acak inilah kamu kena buat essay nanti ya. Seronok kan buat essay dia, macam you are the professor yang berceritakan masalah kat sini. Okay. Ada pun. Tenaga geotermal dihasilkan daripada haba di bawah tanah, menghasilkan steam dan air panas yang dapat digunakan pada generator kuasa dan juga sebagai pemanas rumah. Maknanya, yelah betul lah. Dia menggunakan tenaga haba daripada bawah tanah. Tenaga haba tu dikumpulkan, akhirnya steam diputarkan. Steam diputarkan pula. Turbin, ingat tak? Penjanaan tenaga elektrik, tenaga geotermal, haba daripada bawah tanah, dia akan putarkan turbin. Turbin tu ada dynamo. Dynamo akan pusing tenaga kinetik. Tenaga geotermal, tenaga haba kepada tenaga kinetik. Dia pusing kan, didihkan air panas. So, wap air tu akan hasilkan steam. Okay. So, dapat digunakan pada generator kuasa. Okay. So, inilah tenaga geotermal. Kalau dia tanya apa benda tenaga geotermal. Okay. Tenaga geotermal paip haba dalaman bumi untuk pelbagai kegunaan termasuk pengeluaran tenaga elektrik. So, apa guna tenaga geotermal ni? Ni. Pemanasan dan penjujukan bangunan. Tenaga pasang surut lautan. Boleh juga tau kita guna tenaga pasang surut. Pasang surut air tu ada tenaga dia tau. So, okay. Okay, ini pula adalah hidroelektrik. Okay. Kamu tengok. Okay, baca tahu kan? Okay, air ditakung, disalur, masuk turbin diputarkan. Okay. Kita dah belajar. So, diputarkan. So, turbin tu ada dynamo kat situ sebenarnya. Dynamo tu akan berlaku arahan elektromagnet. Bila magnet, ingat form 3, magnet gabung dengan kuprum, dia jadi tenaga dynamo. Dia putar, dia jadi generator kat situ. So, hasilkan elektrik. Okay, next. Okay, next. Aplikasi lain selain tenaga boleh baharu. Okay, apa aplikasi lain selain daripada kita cari tenaga baru? Pertama, kena kempen tadi. Contohlah soalan kata, apakah aplikasi selain usaha mencari tenaga yang boleh diperbarui? Pertama, kempen dan menangkan cakapan. Kemudian, beri kesedaran kepada pengeluar barang elektrik. Sila keluarkan satu alat elektrik atau iron baju yang lebih cekap tenaga. Maknanya lebih save tenaga. Okay. Lepas tu, sikap kita sebagai pengguna perlulah menggunakan elektrik dengan lebih cermat. Tak guna tutup. Okay. Contoh cara menjimatkan elektrik. Nanti kamu idea kamu lah. Okay, ini contoh dia. Okay. Okay, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okay, tengok Okay. Kalau sisa dan air sisa ni, perubahan gaya hidup dan sosial budaya. Okay, kena tengoklah. Sorry. Okay, idea dia ialah di sini. Okay. Peningkatan ekonomi. So, manusia makin mewah. Kan? So, peningkatan bilangan penduduk. Okay, kenapa? Kenapa masyarakat perlu peka dalam menguruskan sisa dan air sisa? Sebab 3 perkara ni. So, bila ada 3 perkara ni, dia akan meningkatkan pembuangan penjajah air dan sisa air. Okay, contoh. Tengok gambar. Okay, tengok gambar. Kumbahan sisa ni nak cerita tadi. Nampak tak? Sampah. Siapa buat ni? Awak semua lah ni. Mualimah tak? Okay. Lepas tu, makanan. Siapa kuat makan ni? Dia bawa sehaka sekali makan. Membazir biasa bulan Ramadan kan?
Okay, next. Tengok. Penjanaan pengurusan ni sama ayat macam tadi. Perubahan iklim. Okay. Ni. Kertas. Oh, sorry. Ni. Kertas. Sebab itulah kalau boleh handphone, boleh bawa ke sekolah. Maklimah tak payahlah nak tak payah nak bazir-bazir print. Lepas tu maklimah balik kena tanda kertas kamu berat nak bawa balik rumah. Ni tak payah kata ni online exam saja. Tapi itulah belum ada apa? Itulah susah sebab pelajar belum ready untuk menerima teknologi tu dengan baik. So point dia, contoh kertas kamu boleh bagi ni. Ni dalam buku teks awak. Okay. Penat ni. Okay, next. Amalan dalam pengaplikasikan teknologi hijau. Amalan dalam aplikasikan teknologi hijau. Apa amalan dia? Ni amalan dia. Baca. Penat baca. Okay, paperless. Okay, next. Kita semula. So, kamu letak ini semua dalam buku teks. Kurangkan ni. Baca lah. Okay. Kena start dari rumah. Macam nonton tadi yang terangkan. Okay, next. Amalan untuk aplikasikan teknologi hijau. Apa dia? Amalan dia, bolehkan sisa-sisa diubah kepada bahan organik seperti baja organik. Menjadikan sisa sebagai sumber tenaga dalam tenaga baru, biojisim. Okay, ini baja organik apa tadi? Baja organik daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan, daripada najis. Ayam pun boleh juga. Kan? Baja lembu. Itulah antara-antaranya. Okay. Amalan dalam aplikasikan teknologi hijau. 5R. Tolak kurangkan. Ni ni konsep 5R. Reuse, repair, reject, reduce, kurangkan, recycle, guna semula, repair, pemulihan, guna semula, reduce, kurangkan, recycle, reuse, guna semula, kita semula, recycle dan pemulihan. Ni konsep ni kamu boleh masukkan dalam peperiksaan. Okey, bagaimana anda boleh mengamalkan 5R ni? Macam botol plastik boleh buat tempat letak botol, tempat letak berus gigi. Pandailah fikir. Orang kan pandai. Okey. So sektor pertanian dan perhutanan. Okey, apakah isu saintifik? Mak dah cerita dah tadi. Penat. Okey, kat sini. Sebab apa perhutanan ni? Tebang-tebang suka hati je semua nak ambil barang-barang dalam, bahan-bahan dalam hutan tu habis semua. Okey. Sebab mungkin ada permintaan tinggi, nak tarau, nak contoh Putrajaya dulu hutan, macam Mak terang. Lepas tu mungkin bekalan tak cukup. So dia ambil sumber hutan. Kemudian nak buat laluan pun tebang hutan juga. Itulah cerita dia. So pendudukan hutan boleh menyebabkan ni macam mana? Tadi sama je. Cantik sikit lah. Kalau malas, Ana izinkan korang print. Okay. Contoh nampak. Tu dia. Okey, dakar oleh petani menyebabkan jerebu teruk. Okey. Senang kan? Okey, dah azan. Okey, penggunaan